Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Ke arah rakyat Perlis bermentaliti, kelas pertama dalam tindakan. Satu haluan, sehaluan. Terima kasih kepada semua pengunjung-pengunjung Facebook Jabatan Pendidikan pada hari yang cukup berbahagia ini, kerana pada hari ini merupakan hari yang cukup istimewa buat kita para pendidik. Hari ini kita akan bersama dalam majlis yang penuh gilang gemilang, iaitu Majlis Pelancaran Hari Guru peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2020. Ayo kita jayakan. Selamat Hari Guru 2020. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan seluruh warga negara mengucapkan Selamat Hari Guru dan terima kasih kepada semua pendidik di Malaysia khususnya. Tema Hari Guru pada tahun ini ke-49 tahun 2020 ialah Berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan acara yang cukup menarik pada hari ini di Majlis Pelancaran Hari Guru peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2020, kita mohon doa terlebih dahulu, dan untuk itu kita bersama dengan Ustaz Al-Fadhil Muhammad Rafizi bin Zainul Abidin dari Sektor Pendidikan Islam untuk melafazkan doa, dan sama-sama kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari dan bulan yang penuh keberkatan ini, kami menadah tangan dengan penuh kesyukuran memohon pengharapan dan keredaan daripadamu. Semoga sambutan Hari Guru peringkat Negeri Perlis tahun 2020 ini menjadi wadah untuk kami memartabatkan profesion keguruan. Selaras dengan tema Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Sattar, sesungguhnya tugas sebagai seorang guru adalah tugas yang berat dan penuh tanggungjawab. Justru, kurniakanlah kepada kami hati yang tabah, kesabaran yang tinggi, akhlak yang terpuji dalam menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Ikhlaskanlah hati kami dalam mendidik anak-anak generasi kami sebagaimana yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh ilmuwan zaman silam. Ya Allah, bimbinglah kami agar dapat membentuk insan yang mencintai antara satu sama lain, mencintai masyarakat dan mencintai negara. Kurniakanlah ke dalam hati kami nilai cinta dan kasih sayang, kegembiraan dan kebahagiaan tersaling menghormati sesama manusia. Ya Allah, Ya Azim, Ya Sami'ud Du'a. Allahumma ij'al khaira a'malina akhiruh wa khaira a'malina khawatimuh wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Allahumma ighfir lana zunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jadikanlah guru-guru yang berjaya dan cemerlang sebagai contoh kepada kami. Semoga kami tergolong dalam kalangan insan yang sanggup berkorban, seterusnya melahirkan insan yang terdidik dengan nilai-nilai kemanusiaan, malah berjaya pula di dunia dan di hari kiamat. Kurniakanlah limpah rahmat-Mu kepada guru-guru yang terdahulu yang telah pergi meninggalkan kami. Semoga jasa yang mereka taburkan menjadi mutiara berharga untuk generasi seterusnya. Hanya kepadamu kami berserah dan memohon pertolongan. Allahumma ansurna syu'ural mahabbata bainana, warbit qulubana bil karamah,
وأحسن أخلاقنا بالنور والهداية وثبت قلوبنا بكل الرعاية. اللهم ارزقنا متابعة النبي واجعلنا من الساجدين لوجهك الكريم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولمن كان حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadilah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang taat dan bersyukur. Jauhkanlah kami daripada melanggari perintahmu. Kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta kurniakanlah kepada kami segala kebaikan di dunia dan di hari kiamat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kebesaran dan keluasan rahmat-Mu, Kau angkatlah ujian COVID-19 dari kami. Berikanlah kesembuhan buat saudara-saudara kami dan kembalikanlah keamanan dan keselamatan kepada kami. Allahumma rfa'anna al-bala' wal-ghala' wal-waba' wal-ta'un wal-fahsha' wal-munkar wal-baghyu wa su'al mukhtalif wa syada'ida wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina wa qaryatina hadhil khassah wa min buldanil muslimina kaffatan ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma asrif anna hadzal waba' wa qina syarrar rada wa najjina minal bala' bilutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan doa yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, sekarang sampailah masanya untuk sama-sama kita dengarkan ucapan alu-aluan daripada yang berusaha Ustaz Haji Muhammad bin Haji Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Perancangan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin dzi khisalin 'atirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa ashabihi al-bararah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berburu di padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Satu haluan, sehaluan. Yang amat berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, yang berusaha Tuan-Tuan Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis, yang dihormati Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis, pegawai ikhtisas, pengetua-pengetua, guru-guru besar, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hazrat Ilahi atas limpahan nikmat kurniaannya. Kita dapat bertemu di majlis pelancaran Hari Guru Peringkat Negeri Perlis pada tahun 2020 secara maya melalui alam digital. Di kesempatan ini, saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan seluruh warga pendidikan Negeri Perlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis, yang sudi menyempurnakan pelancaran Hari Guru Peringkat Negeri Perlis tahun 2020 secara digital ini. Saya juga turut merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas sumbangan, sokongan serta jasa warga pendidikan dalam semua peringkat demi memastikan pendidikan di Perlis mencapai kecemerlangan melalui penambahbaikan berterusan secara satu haluan sehaluan.
Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Jawatankuasa Majlis Pelancaran Hari Guru kali ini atas usaha gigih bersama-sama dengan semua pihak sama ada secara langsung maupun tidak langsung bagi menjayakan Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Negeri Perlis tahun 2020. Tema hari ini, berguru demi ilmu, bina generasi baharu, amat bertepatan kerana menyentuh peranan guru dalam memperkasakan keilmuan dan profesionalisme bagi membina generasi baharu negara yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Guru merupakan insan yang sentiasa dahagakan ilmu dan tidak jemu memperlengkapkan dirinya dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan nilai sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Berguru merupakan suatu proses pembelajaran berterusan yang tiada berpenghujung. Seorang yang berguru dengan niat ikhlas untuk mendapatkan ilmu akan terus berusaha meningkatkan kefahaman terhadap ilmu tersebut dan berusaha meneroka bidang ilmu baharu yang mampu melahirkan lebih ramai ilmuwan dalam pelbagai bidang. Malah dengan bertambahnya ilmu, bertambahlah pula martabat seorang itu. Seperti mana firman Allah SWT dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh yang demikian, adalah penting untuk guru menanam dalam jiwa muridnya akan kecintaan dan dahaga kepada ilmu. Kecintaan murid kepada ilmu akan melahirkan generasi baharu yang lebih gemilang dalam pelbagai aspek kehidupan. Kita yakin bahawa tema berguru demi ilmu, bina generasi baharu dapat memberi semangat kepada guru dan murid seterusnya membentuk masyarakat menuntut ilmu dengan niat ikhlas agar ilmu itu mudah melekat dalam sanubari. Hadirin sekalian, pada tahun ini kita dikejutkan dengan pandemik COVID-19 yang melanda hampir ke seluruh dunia yang menyebabkan rutin harian terjejas. Gejala ini merupakan ujian Allah kepada kita. Hanya mereka yang bersabar dan sekaligus membuat perancangan yang baik sahaja akan berjaya menghadapinya. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermaksud sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesusahan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi mengawal COVID-19 dengan menutup semua sekolah. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia bersedia dengan pelbagai inisiatif bagi memastikan pembelajaran tetap diteruskan dengan sokongan pelbagai pihak. Pembelajaran secara digital merupakan satu-satunya alternatif untuk kelangsungan pendidikan di seluruh dunia masa kini. Tuition online, Perlis Mengaji, Kolaboratif JPN, Kerajaan Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Perlis dan Jabatan Agama Islam Negeri Perlis merupakan salah satu inisiatif memastikan pembelajaran dapat diteruskan dalam masa PKP ini. Program secara berjadual ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua murid di samping pembelajaran digital yang lain. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis juga
amat beruntung kerana kita sentiasa mendapat sokongan yang amat padu daripada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Pemuda Perlis selaku pengerusi Yayasan Tuanku Syed Putra. Di kesempatan ini, saya serta seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ingin mempersembahkan ucapan menjunjung kasih setinggi-tingginya kehadapan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku. Tahniah dan syabas kepada guru yang tetap meneruskan pembelajaran dari rumah dengan pelbagai medium walaupun sekolah ditutup demi memastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam mendapatkan ilmu. Para guru mengambil peluang ini untuk memaksimumkan pelantar pembelajaran digital yang ada bagi meneruskan pembelajaran murid walaupun tidak sepenuhnya. Banyak ilmu baharu yang dipelajari semasa PKP ini, khususnya tentang pembelajaran digital daripada pelbagai sumber. Dalam keadaan serba kekurangan dan pelbagai halangan sewaktu PKP, PDPC tetap cuba dijalankan oleh guru-guru. Sekali lagi tahniah dan terima kasih saya ucapkan. Setiap murid dipastikan mendapat hak mereka untuk belajar dari rumah dengan pengawasan ibu bapa dan penjaga. Itulah sifat guru mulia seperti yang diungkapkan oleh Usman Awang melalui sajaknya Guru Oh Guru. Dialah ibu, dialah bapa juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 katanya menjadi hikmat. Saya yakin selain guru, ibu bapa juga memainkan peranan penting menyokong pembelajaran anak-anak di rumah. Kita amat berharap keadaan ini kembali pulih dan anak-anak akan kembali meneruskan persekolahan mereka secepat mungkin. Pada kesempatan ini juga, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih serta tahniah kepada semua sekolah kerana memberi komitmen yang jitu dalam usaha memacu kemenjadian murid. Pelbagai kejayaan telah diraih dari masa ke semasa dalam bidang sama ada dalam bidang akademik maupun dalam bidang co-curricular. Hadirin yang dihormati, selaras dengan hala tuju Kementerian Pendidikan Malaysia melangkah lebih jauh ke hadapan, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kapasiti yang ada akan terus memberikan komitmen dalam memastikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia dan aspirasi pendidikan dapat direalisasikan menjelang tahun 2025. Matlamat utama pendidikan adalah untuk melahirkan murid yang berilmu, tinggi nilainya, dinamik dan berdaya tahan dalam menjalani kehidupan di era revolusi industri 4.0. Maka tanggungjawab ini bukan hanya terletak pada baru guru semata-mata. Semua pihak harus memainkan peranan penting dan sentiasa menjalinkan kerjasama dengan pihak sekolah bagi mengoptimumkan kemenjadian murid dalam semua aspek. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, pelbagai program Kementerian Pendidikan Malaysia diselaraskan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis bagi memastikan pembudayaan amalan pendidikan di Malaysia yang berteraskan kegembiraan, kasih sayang dan saling hormat menghormati seperti program Ziarah Cakna, program Sifar Murid Cicir, program Sekolah Penyayang dan sebagainya. Program-program ini dilaksanakan sebagai inisiatif untuk menyuburkan kasih sayang dalam sistem pendidikan, lantas mampu melahirkan insan murid yang penuh nilai kasih sayang kepada bangsa, agama dan negara. Sejak masa yang lalu, cara berfikir dan cara hidup telah berubah kepada satu normal baharu. Normal baharu ini turut memberi impak kepada sistem pendidikan sedia ada. Pembelajaran yang bersifat digital telah mengambil peranan bilik darjah. Namun percaya atau tidak, fungsi guru tetap tidak terjejas. Gurulah yang akan mencetus satu fenomena baharu ini dengan menjadi digital maker dan medium kerajaan untuk menggerakkan masyarakat untuk memahami normal baharu ini. Terima kasih cikgu kerana sentiasa menabur khidmat bakti walaupun dalam keadaan yang sukar. Sesungguhnya guru dipandang mulia dan banyak berperanan dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang murid yang akan memainkan peranan
dalam masyarakat apabila mereka dewasa nanti. Besarlah harapan saya agar guru terus kekalkan momentum dan semangat dalam keadaan yang mencabar ini, kerana guru pula akan menjadi pasukan barisan hadapan apabila sesi persekolahan dibuka nanti. Cabaran yang lebih besar nanti adalah untuk bekerja dalam suasana yang penuh kekangan. Harap para guru mempunyai minda yang kuat untuk menghadapinya. Sesungguhnya apa yang berlaku ini pasti ada hikmahnya. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan majlis pelancaran Hari Guru Peringkat Negeri Perlis pada tahun ini. Walaupun dalam keadaan serba terhad, tetapi sungguh bermakna dan pasti menjadi kenangan sepanjang hayat. Terima kasih cikgu, ilmumu, jasamu pasti dijulang dan hadir dalam setiap doa kami. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ucapan yang telah pun disampaikan oleh Yang Berusaha Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan. Ucapan alu-aluan beliau yang penuh dengan isinya untuk kita semua manfaatkan dan kita abadikan. Dan bagi meneruskan atur cara majlis kita pada hari yang cukup berbahagia ini, kita akan bersama dalam atur cara yang kemuncak, iaitu sama-sama kita mendengar dan kita hayati akan ucapan pelancaran yang akan disampaikan oleh pemimpin kita yang amat berhormat, Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis. Sama-sama kita dengarkan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan menjalin silaturahim dan menyulam ukhuwah di bulan Ramadan Al-Mubarak yang mulia ini, bersempena perayaan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Perlis tahun 2020. Bagi pihak Kerajaan Negeri Perlis, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada semua warga Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya guru-guru di seluruh negara dan khususnya di Negeri Perlis, atas segala pengorbanan dan sumbangan besar mencurahkan ilmu dan memberi tunjuk ajar. Terima kasih cikgu atas segala usaha dan kesungguhan dalam melaksanakan tanggungjawab mulia ini. Melalui amanah pendidik ini, guru-guru menduduki darjat yang sangat tinggi dan dimuliakan di dalam masyarakat. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua pendidik anak bangsa. Jasa guru amat dihargai setiap masa. Tanpa guru, siapalah kita? Hari Guru yang dimertabat dan disambut pada 16 Mei setiap tahun adalah sebagai tanda penghargaan terhadap jasa guru. Martabat warga guru sememangnya begitu mulia, sehingga Sayyidina Ali berkata, barang siapa yang mengajarkan satu ayat atau kalimat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, maka aku rela untuk dijadikannya sebagai abid, hamba sahaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, berguru demi ilmu, bina generasi baharu adalah tema Hari Guru tahun ini. Bertepatan dengan tema ini, ia jelas membuktikan bahawa kejayaan anak didik kita hari ini adalah hasil kegigihan dan dedikasi dari semua yang bergelar guru. Guru berperanan membentuk dan menyuburkan pegangan nilai manusia, mengenalkan dan membedakan yang betul daripada yang salah, yang benar daripada yang palsu, yang baik daripada yang buruk, dan yang hak daripada yang batil. Peranan inilah yang menyumbang kepada perkembangan peradaban
dan tamadun manusia. Dinamisme masyarakat dan perubahan persekitaran dan pembangunan yang berlaku turut merubah ekspektasi pelanggan terhadap guru. Dari seorang guru yang bagus, ekspektasi ini meningkat untuk melihat seorang guru yang hebat. Untuk menjadi seorang guru yang hebat bukannya mudah. Justru pendidikan negara ke arah 2050 atau TN50 yang memfokuskan kepada kualiti bertaraf dunia perlu kita fahami dan jiwai demi menjayakan transformasi penyampaian pendidikan di negara ini. Setiap dari kita turut memikul tanggungjawab untuk menyokong kejayaan aspirasi ini yang berlandaskan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 yang kini telah memasuki gelombang kedua iaitu 2016-2020. Gerak kerja bagi menjayakan setiap inisiatif di bawah PPPM secara holistik menjadi tunjang kepada usaha kita merealisasikan hasrat kerajaan untuk menyediakan generasi baharu masa hadapan yang mampu bersaing dan mampu melonjakkan aspirasi negara. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan telah dibekalkan untuk berketerampilan dengan amalan budaya kerja cemerlang bagi melaksanakan tugas dengan cekap, berkesan dan berkualiti dalam memenuhi ekspektasi semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Malaysia turut terjebak dan dilanda pandemik COVID-19. Semua sektor terkesan, termasuk sektor pendidikan. Kita bersyukur kerana isu ini telah ditangani dengan cekap dan berkesan oleh kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi maklumat yang tepat yang disebarkan oleh pihak berkuasa, rakyat memahami situasi sebenar pandemik ini. Secara beransur-ansur kita berharap pandemik ini akan dapat diatasi sepenuhnya. Kehadiran pelbagai teknologi pendidikan terkini memungkinkan proses pembelajaran dan pengajaran tidak lagi dibuat secara konvensional, iaitu secara bersemuka. Apatah lagi dengan kesukaran pada hari ini. Oleh itu, platform pembelajaran, iaitu proses pengajaran, kaedah berinteraksi dengan murid dan memberi latihan secara maya adalah alternatif terbaik untuk guru. Alternatif ini dipermudahkan lagi kerana kini ramai murid yang mempunyai akses kepada peralatan teknologi di rumah. Sebenarnya pandemik COVID-19 ini juga mempunyai natijah sampingan yang lain. Dia telah membuka mata dan minda banyak pihak, termasuk murid, tentang kesedaran menjaga kebersihan, kesihatan diri dan mematuhi peraturan, selain dari pelaksanaan kaedah pembelajaran secara maya. Sekali lagi, terima kasih kepada semua guru yang sentiasa terus melaksanakan amanah membimbing murid dan menjiwai peranan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Walau dalam apa jua situasi, susah maupun senang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dimensi terpenting dalam profesionalisme pendidik adalah bagi memenuhi keperluan anak-anak yang dididik. Dalam perkampungan global yang diwarnai oleh K-economy dan kini digital economy, sesuatu negara dan rakyatnya hanya berpeluang dimertabatkan sebagai negara maju jika sistem pendidikannya berjaya menghasilkan individu-individu yang bersifat global player. Berpengetahuan, berpengalaman, berketerampilan, berfikiran kritis dan kreatif, menyelesaikan masalah dan mampu membuat keputusan-keputusan penting. Mereka berkelayakan dan berkebolehan meneroka, mencipta, mengurus dan memimpin tanpa dibatasi oleh sempadan politik, bahasa dan budaya. Bagi mengekalkan kewibawaan, mereka juga perlu diterapkan dengan jati diri yang berakar umbikan nilai-nilai kemanusiaan, insan yang baik. Amanah besar ini adalah dipikul oleh guru-guru.
Guru-gurulah yang menjadi jentera penggerak ke arah pencapaian kecemerlangan pendidikan di negeri ini. Saya yakin Jabatan Pendidikan Negeri Perlis juga mempunyai visi dan misi yang sama untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan di negeri ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri yang ingin menjadikan Perlis sebagai negeri ilmu. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan ucapan Selamat Hari Guru dan terima kasih Cikgu kepada semua warga pendidik. Terima kasih Jabatan Pendidikan Negeri Perlis yang sentiasa sederap selangkah, satu haluan sehaluan bagi menjadikan Perlis negeri maju, rakyat berilmu. Semoga para guru sekalian akan terus dilimpahi rahmat dan diberikan keupayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus istiqamah menabur benih-benih ilmu dan membugar keluhuran akhlak insan selari dengan matlamat pendidikan yang dihasratkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan perayaan sambutan Hari Guru peringkat Negeri Perlis 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah tadi ucapan pelancaran yang amat berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini marilah sama-sama kita dengarkan bicara mufti yang akan disampaikan oleh Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Marilah sama-sama kita hayati bicara mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bersempena dengan Hari Guru ini, saya terlebih dahulu ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada sesiapa saja yang telah menjadi guru, yang pernah menjadi guru, yang sedang menjadi guru di dalam apa-apa saja bidang yang mereka ajar dan mereka sampaikan kepada pendengar ataupun kepada murid-murid mereka. Saya juga ingin mengambil kesempatan bersempena dengan tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baru. Ada beberapa perkara yang saya ingin sentuh dalam kesempatan ini. Yang pertamanya, manusia hidup di atas dunia ini dengan ilmu. Ilmu itu disampaikan melalui guru, melalui pengajaran. Dan manusia itu belajar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala apabila menurunkan ayat yang awal juga menyebut allama bil qalam, yakni Tuhan itu mengajar dengan qalam. Maka mengajar ataupun menjadi pengajar, menjadi guru merupakan satu tugasan yang paling mulia di dalam kehidupan manusia. Bahkan manusia tidak boleh meneruskan kehidupan mereka tanpa ilmu pengetahuan, dan ilmu tidak mungkin untuk disebarkan kepada manusia tanpa guru yang mengajarnya ataupun yang menyampainya. Dan guru itu tidak boleh menjadi guru tanpa dia terlebih dahulu mempelajari ilmu daripada gurunya. Demikian itulah pentingnya guru sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut banyak perkataan ilm di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW menyifatkan diri baginda sebagai guru. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Innallaha lam yab'athni mu'annitan muta'annitan, walakin ba'athani mu'alliman muyassira." Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghantar aku untuk bersikap keras dan menyusahkan pihak yang lain, yakni orang menyusahkan pendengar, menyusahkan orang yang baginda berurusan. Tetapi Allah menghantar aku sebagai guru dan juga memudah carakan. Maka sebab itu Nabi SAW merupakan guru yang maha besar di kalangan manusia.
Kerana baginda SAW mengajar kepada manusia jalan untuk manusia membolehkan manusia hidup di dunia dan juga membolehkan manusia hidup di akhirat. Maka guru itu telah memainkan peranan yang besar. Sebahagian daripada peranan Nabi itu telah dimainkan oleh guru. Bahkan sebahagian besar peranan Nabi itu dimainkan oleh guru, iaitu mengajar orang lain. Tokoh penyair Arab yang terkenal yang disebut sebagai Amirul Syu'ara, iaitu Ahmad Syauqi, menyebut dalam syair yang terkenal, katanya, "Qum lil muallim wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula, a'alimta ashrafa wa ajalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula." Maksudnya, "Qum lil muallim wa fihi tabjila." Bangun, hormatlah guru dan tunaikanlah hak memuliakannya itu. Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampirlah guru itu menjadi seorang rasul. yakni kedudukan guru. A'alimta asyrafa wa ajalla minalladhi. Kau tahukah, adakah, apakah yang lebih mulia dan lebih baik daripada orang yang yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula, yang membina, yang menghidupkan diri dan akal. Itulah guru. Dan ini kedudukan kita atau para guru. Sepatutnya para guru mesti merasai besarnya mereka. Walaupun kadang-kadang mungkin mereka lihat ada orang kerja yang lain daripada guru, keretanya lebih besar, mungkin rumahnya lebih besar, mungkin duitnya lebih banyak, tapi ia tidak lebih mulia daripada menjadi seorang guru. Dan kita lihat dalam dunia ini manusia berlumba-lumba untuk berbuat sesuatu yang dia diingati. Saya katakan, tidak ada pekerjaan yang lebih diingati lebih daripada guru. Guru itu telah menyebabkan bukan saja manusia mengingatinya, tetapi alam dan dunia ini berinteraksi kerana seorang guru. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan juga selainnya, Nabi menyatakan, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, ahli langit, ahli bumi, hinggakan semut yang di dalam sarangnya ataupun ikan, mereka semua mendoakan untuk Allah, yakni memberkati, untuk kita yang lain mendoakan untuk orang yang mengajar manusia kebaikan. Nabi tak kata orang yang mengajar agama, Nabi kata mualliman nasi al-khaira, yang mengajar manusia kebaikan. Betapa banyak cikgu-cikgu, guru-guru ini telah menunaikan apa yang disebut oleh Nabi ini, iaitu mengajar manusia kebaikan. Dan dengan kita tidak sedar, hari-hari makhluk-makhluk Tuhan semuanya telah berdoa kepada kita. Bukan saja makhluk biasa, malaikat berdoa kepada kita. Ikan di laut berdoa pada para guru. Kerana manusia itu menjadi baik dengan adanya ilmu yang betul. Dan saya ingin menyebut satu hal. Kadang-kadang orang bila tanya kerja apa, jadi cikgu je, dia kata. Cikgu seolah-olah macam lekeh kerja cikgu ni. Sebenarnya tak. Dunia materialistik yang telah berjalan ini menyebabkan orang rasa macam dia tu kerja cikgu je, cikgu sekolah rendah je. Mereka tidak tahu bahawasanya kerana guru surau rendah itulah telah menyebabkan semua manusia yang ada dengan berbagai-bagai jawatan dan kebijaksanaan. Dan segala peralatan yang kita lihat ini bermula dengan guru yang mengajar huruf-huruf kepada orang lain untuk mengenalinya. Sebab itu, kita jangan merasa lekeh ataupun merasa rendah dengan pekerjaan kita sebagai guru. Bahkan Allah menakdirkan kita menjadi guru itu ialah satu takdir yang baik dibandingkan takdir-takdir yang lain. Kadang-kadang bukan semua orang dia boleh mengajar. Ada orang dia tak mampu nak mengajar. Walaupun dia ada pengetahuan, skill tu tak ada kepadanya.
Kemampuan mengajar itu tak ada padanya. Sebab itu, saya selalu teringat apa yang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu hari apabila dia tengok ada wanita ingin melahirkan anak dan kemudian dia meminta kepada isterinya Ummu Kalthum untuk membantu menguruskan wanita berkenaan. Seperti mana yang disebut di dalam sejarah, Ibn Kathir menyebutnya dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ada selainnya. Tapi saya suka dengan perkataan Sayyidina Umar itu yang selalu saya terasa dalam diri saya, dan saya rasa demikian juga kita sebagai para guru. Apabila Umar ajak nak minta isteri dia tolong, Umar menggunakan perkataan, kata Umar, hal laki fi khairin saqallahu ilaiki. Adakah engkau mahu pada satu kebaikan yang Tuhan itu bawa kepada engkau? Kadang-kala Allah bawa kepada kita jawatan ini untuk membolehkan kita melakukan kebaikan. Dalam satu kelas, ataupun dalam pengajaran kita, ataupun di universiti, atau guru dalam apa bidang sahaja di mana mereka berada. Orang yang mendengar kita mungkin tidak membuat bangunan yang tinggi untuk dilihat oleh manusia. Tapi kita membina manusia, membina akal mereka, membina pemikiran mereka, menjadi warisan kepada diri mereka. Dengan pengetahuan, mungkin kita lihat kita mengajar mereka geografi atau matematik, atau kita mengajar mereka pengajaran-pengajaran yang lain. Tetapi ilmu membina watak manusia, menjadikan orang yang berpengetahuan. Sebab itu, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Pengetahuan membentuk watak manusia. Cuma apa yang perlu dimainkan oleh guru, dia bukan sahaja memberikan pengetahuan, tetapi dia mesti memberikan keikhlasan ilmu. Itu yang dikatakan berguru demi ilmu, keikhlasan ilmu. Dengan keikhlasan ilmu, dia nak mengajar supaya manusia mengetahui. Kita tak mengajar kalau kita sekadar mengajar nak memenuhi jadual pengajaran kita, sekadar dalam bahasa kasar kita nak cari makan saja. Mungkin kita tidak memperolehi keberkatan itu dan doa yang didoakan oleh para malaikat dan segala makhluk Tuhan yang lain. Tetapi jika kita mengajar manusia demi ilmu, supaya manusia lain memperoleh ilmu. Dan kita lihat banyak guru bersungguh dia mengajar. Daripada budak tu yang tak reti apa, pelajar tu, sampai budak tu reti. Bersemangat dia nak menyampaikan ilmu pengetahuan supaya dia tahu. Bukan sekadar kita tak nak guru tu terfikir untuk peperiksaan semata-mata. Peperiksaan boleh datang dan pergi. Tahun ini PKP tak ada sebahagian peperiksaan, tak ada. Tapi ilmu tetap diperlukan. Guru tak boleh kata tak ada peperiksaan, buat apa nak belajar. Ilmu diperlukan kerana ilmu membentuk manusia. Keikhlasan kita mengajar manusia sehingga manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian dia menjadi baik. Sebab tu kita perlu ikhlas. Ilmu diajar dengan kasih sayang. Saya ajar awak kerana saya ingin awak tahu. Sebab tu kita lihat berbeza orang yang bersungguh mengajar dengan orang yang mengajar sambil, orang kata sambil lewa. Yang penting aku dah penuh dah masa mengajar aku tu. Itu berbeza. Sebab tu dalaman diri keikhlasan. Sehingga anak murid yang hadir itu mendengar ilmu pengetahuan dengan semangat, kerana semangat guru lah. Kita lihat sebab tu sebahagian guru disukai oleh anak murid. Kita tak nak kerana cikgu tu baik, markah mudah dia beri. Tapi orang suka kerana kesungguhan dia mengajar, keikhlasan daripada dia mengajar. Dan kita masih ingat guru-guru kita yang ikhlas, dan guru-guru kita yang kita tidak kata tak ikhlas, tapi yang mungkin kita rasa dia mengajar kita sambil lewa. Tetapi guru-guru yang telah bersungguh-sungguh mengajar di dalam kelas, sungguh-sungguh mengajar sama ada di luar kelas. Bila jumpa dia pun dia nak sampaikan ilmu tu lagi pada anak murid dia, supaya anak murid dia faham bab itu. Keikhlasan inilah, keikhlasan yang menunjukkan ingin menyebarkan ilmu. Dan anak murid berguru kerana ilmu pengetahuan, bukan kerana sekadar peperiksaan. Dengan ilmu yang baik, kita selitkan dengan ilmu ini, kena pesan kat anak murid kita. Walaupun cikgu mengajar kamu bidang pertukangan umpamanya, mengajar pertanian umpamanya, dia mengajar matematik, kimia, fizik dan seumpamanya, tapi cikgu berpesan kepada kamu, gunakanlah ilmu ini untuk kebaikan. Maka besok dia telah bekerja, mungkin menghasilkan sesuatu untuk manusia.
Setiap penghasilan yang dihasilkan oleh kita, oleh sesiapa saja di dalam apa-apa bidang, ilmunya dikongsi oleh guru yang telah mengajarnya. Ini besarnya peranan guru. Bahkan kita lihat bila kita tengok manusia bila tidak ada ilmu pengetahuan, cenderung kepada kesusahan di dalam hidup. Bila ada ilmu pengetahuan, membolehkan dia bekerja, membolehkan dia menghasilkan, membolehkan dia berniaga dan seumpamanya. Jika kita beri wang kepada orang yang miskin, kita memperoleh pahala. Bagaimana jika kita memberikan ilmu, yang dengan ilmu itu mereka dapat menghasilkan wang, dengan wang itu mereka dapat membina kehidupan mereka, memberi makan kepada anak dan isteri mereka, mengeluarkan diri mereka daripada kesusahan dan kemiskinan. Betapa banyak dan besarnya pahala seorang guru yang mengajar anak-anak muridnya. Maka sebab itu, yang tinggal bagi kita para guru dan orang-orang yang mengajar manusia ialah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa supaya kita ikhlas, berdoa supaya setiap kalimah yang telah kita keluarkan di dalam kelas kita, di mana-mana saja, luar bilik darjah, dalam bilik darjah, di mana-mana saja kita menyampaikan ilmu, supaya setiap kalimah itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan, dan supaya kita termasuk yang disebut oleh Nabi SAW, mualliman nasi al-khaira, yang mengajar manusia dengan kebaikan. Mudah-mudahan cikgu-cikgu semua meneruskan tugasan yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, semua makhluk menyebut kebaikan, mendoakan kebaikan, meminta kebaikan kepada Allah untuk para guru. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua guru-guru saya dan kepada siapa saja yang telah saya baca buku mereka dan saya dengar perkataan dan ilmu pengetahuan yang telah mereka sampaikan. Mereka adalah guru. Dan kesempatan ini sekali lagi juga saya mengucapkan selamat Hari Guru dengan tema kita berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu Fuad, sesungguhnya Jabatan Pendidikan yang Perlis merindui mantan pengarah pendidikan kita, Tuan Haji Izmi bin Haji Ismail, lebih dikenali dengan Cikgu Haji Izmi. Mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan seluruh warga guru di Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ini ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Izmi ataupun Cikgu Haji Izmi Haji Ismail yang telah banyak membantu menaikkan nama Perlis dalam bidang pendidikan. Jangan lupa slogan beliau, satu haluan, sehaluan. Baiklah, kita ada sedikit bingkisan daripada Cikgu Haji Izmi dan sama-sama kita saksikan bingkisan paling istimewa daripada beliau untuk anda para guru sekalian. Cikgu Haji Izmi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam satu haluan, sehaluan. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang telah pun memberi sumbangan bakti dan berkorban demi untuk kemenjadian murid. Kita mampu untuk menjadikan JPN dan sekolah-sekolah di negeri Perlis Cemerlang. Sekiranya kita berusaha ke arah peningkatan dan penambahbaikan berterusan secara satu haluan sehaluan. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu, membina generasi baharu. Demikianlah bingkisan yang telah pun disampaikan oleh Yang Berusaha Mantan Pengarah Pendidikan Perlis, Yang Berusaha Cikgu Haji Izmi bin Haji Ismail. Terima kasih Cikgu, dan semoga dengan bingkisan itu tadi menjadi amanat kepada kita dan juga mengubah sedikit rindu kita kepada mantan kita. Terima kasih Cikgu. Dan kita telah pun sampai di penghujung atau acara majlis pelancaran Hari Guru bagi peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2020. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat warga pendidikan Negeri Perlis sekalian.
Sebenar Hari Guru tahun 2020 ini, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menganjurkan pertandingan video kreatif pendidikan sempena Hari Guru 2020. Jadi, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis mengharapkan agar para guru dan para pelajar seluruh Negeri Perlis untuk menyertai pertandingan ini, dan maklumat lanjut serta syarat-syarat pertandingan akan dimuat naik ke Facebook Jabatan Pendidikan Negeri Perlis selepas ini. Jadi, jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama kita meriahkan Hari Guru tahun 2020 walaupun dalam situasi kita COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang ini untuk sama-sama kita luahkan perasaan kita, rasa kita dan cinta kita kepada pendidikan negara. Hanya setakat ini saja dapat kita bersama dengan anda di Majlis Pelancaran Hari Guru Peringkat Negeri Perlis bagi tahun 2020. Terima kasih kepada semua pengunjung yang telah bersama dengan kita daripada mula tadi sehingga sekarang ini, ya Puan. Dan saya Cikgu Hakim Khan. Saya Cikgu Muhammad Fuad bin Mansur. Saya Cikgu Umar. Saya Cikgu Ahmad Sabri bin Muhammad. Saya Cikgu Muhammad. Dari kami semua, Stay home. Stay safe. kita mesti menang. Satu haluan. Sehaluan. Selamat Hari Guru, berguru demi ilmu, bina generasi baru. Terima kasih, Cikgu.